Maklumat berikut diperoleh daripada buku Kedai Padunya pada 31 Disember 2021. Okey, diberi imbangan duga pada 31 Disember. Kita ada nilai bank 7,600, akaun belum terima 2,600. Okey, maklumat tambahan. Okey, hutang lapuk terpulih berjumlah 700. Okey, bagaimana kita nak buat pelarasan bagi hutang lapuk terpulih? Okey, bila awak jumpa perkataan hutang lapuk terpulih, okey, awak kena tahu bahawa hutang lapuk terpulih ini merupakan akaun hasil. So, awak kena tulis kat sini. Ini adalah akaun hasil. Jumlah dia adalah 700. Okey, jadi hasil kita adalah 700. Okey, nilai ini kita akan terus bawa ke dalam apur kita. Ke dalam akaun perdagangan dan untung rugi kita kerana itu merupakan hasil. Okey, sekarang ni kita tengok perkaitannya. Okey, apa yang berlaku ke dalam imbangan duga kita? Okey, oleh kerana berlakunya hutang lapuk terpulih, okey, maka perniagaan telah menerima tunai sebanyak 700. Okey, pada tempoh perkawinan yang lalu, kita dah anggap seorang penghutang ini mungkin mereka telah muflis dan mereka tidak dapat membayar hutang kan. So kita dah anggap dia sebagai hutang lapuk. Okey, kita dah anggap itu adalah belanja kepada perniagaan. Okey, tiba-tiba untuk tempoh perkawinan yang seterusnya, orang yang tak bayar hutang kita tu hari ni dia datang ke kedai kita, dia bayar hutang itu. Maka duit yang kita terima itu adalah namanya hutang lapuk terpulih dan kita anggap itu sebagai hasil. Jadi bila dia bawa duit itu ke dalam perniagaan, maka nilai bank kita automatik akan bertambah. Okey, jadi dalam imbangan duga bank kita 7,600 ini, kita akan tambah dengan 700 kerana kita terima wang daripada penghutang itu. Jadi nilai bank kita bertambah sebanyak 700. Okey, apa yang berlaku kepada ABT, akaun belum terima? Dia tidak ada kaitan. Jadi ABT ni dia tak ada kaitan bagi hutang lapuk terpulih. Okey, kerana ABT ni kita dah anggap hutangnya yang lalu itu telah selesai, kita dah tutup akaun dia, kita dah lupuskan akaun dia kan. Kita dah anggap dia dah tak ada kaitan dengan perniagaan. Tiba-tiba dia datang semula dibayar. Jadi yang hanya terlibat dalam hutang lapuk terpulih adalah akaun bank sahaja. Okey, selain daripada akaunnya sendiri ada itu hutang lapuk terpulih. Okey, jadi bagaimana kita nak rekod dalam jurnal am? Okey, jadi hutang lapuk terpulih adalah hasil. Hasil, dalam persamaan perkawinan awak kena ingat benda yang selalu saya ulang dan ulang. Debit kita adalah aset dan belanja, kredit kita liability, equity dan juga hasil kan. So, hutang lapuk terpulih adalah hasil kedudukannya adalah berada di sebelah kredit. Jadi kita akan rekod hutang lapuk terpulih ni di sebelah kredit. So, kredit kita letak pada baris yang kedua. Kita akan tulis hutang belum terperoleh. Hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih 700. Kredit. Tak apa, kita buat sebelah kredit dulu tak apa sebab kita biar awak faham step dia kita tahu. Reason dia kenapa dia berada di sebelah kredit. Debit ni apa? Hutang lapuk terpulih tadi dia ada kaitan dengan bank kan. Jadi debit kita ni adalah bank. Bank kita adalah 700 debit. Kenapa bank di sebelah debit cikgu 700? Kerana bank merupakan akaun aset. So bila aset kita bertambah, kita akan rekod di sebelah debit. Jadi sebab itulah kita tulis debit bank sebanyak 700. Tarikh jangan lupa 2021 Disember 31. Jadi ini adalah catatan dalam jurnal am kita. Baik, kita buat ledger dia. Akaun bank. Dalam imbangan duga kita ada akaun bank. 7,600 debit.
So nilai yang ada dalam imbangan duga ni merupakan baki BB kita. Kita jangan tinggalkan dia. So bank debit di sebelah kiri. So Disember 31. Okay, kita akan tulis baki BB. Okay, nilai daripada imbangan duga kita adalah 7,600 kan. Okay, dalam journal am, bank kita debit 700. So kita rekod di sebelah debit 700 sebelah kiri. Okay, apa catatan bergunya? Okay, hutang lapuk terpulih. So butirannya awak tulis hutang lapuk terpulih. Okay, manakala dalam akaun hutang lapuk terpulih, okay, semak dulu dalam imbangan duga. Ada tak hutang lapuk terpulih? Okay, tak ada. So maknanya dia tak ada baki BB kan. Okay, jadi kita rekod terus daripada journal am. So journal am kita tadi catatan bergunya hutang lapuk terpulih kredit iaitu bank. So, hutang lapuk terpulih kita rekod di sebelah kredit, sebelah kanan. Okay, Disember 31. Okay, catatan bergunya tadi adalah akaun bank sebanyak 700. Okay, tutup akaun. Okay, akaun bank, kita tutup dulu akaun bank. Okay, selang satu baris. Okay, buat garis imbangan kita, jumlah kita. Sebelah kredit kita debit kita ada 7600 tambah 700 8300. So sebelah kredit pun 8300. Okey, 8300 kita akan tulis Disember 31. Okey, yang ini adalah baki HB baki terkini kita selepas kita buat pelarasan. Okey, bawa ke tempoh perkaunan yang seterusnya Januari 1 dia akan jadi baki BB sebanyak 8,300. Okey. Ini yang akan kita bawa ke dalam PKK kita nanti nilai yang dah kita buat pelarasan. Okey, manakala hutang lapuk terpulih, okey, debit kita tak ada nilai, kredit kita ada 700. Okey, so kita imbangkan dulu akaun kita. Okey, 700 kredit, debit pun sama 700. Okey, jadi sebelah debit 700 Disember 31. Okey, kita akan tulis akaun untung rugi. Okey, akaun untung rugi. Nilai ini akan kita bawa ke dalam apur kita, hasil kita kan. Okey, jadi dalam akaun perdagangan, akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, dalam apur kita. Okay, hutang lapuk terpulih ini hasil. So, kita akan letak dalam komponen hasil. Kita akan tulis hutang lapuk terpulih. Okay, jumlah kita tadi adalah 700. Manakala bagi aset semasa, okay, kita akan tulis akaun bank. Okay, tadi jumlah pelarasan yang kita buat tadi 8,300. Okay, mana datang 8,300? 2,600 tambah dengan 700 kan, hutang lapuk terpulih. So jumlah bank nilai terkini kita adalah 8,300. Okay. ABT kita tak ada kaitan kan, ABT kita masih lagi sama 2,600. So kalau kita rekod kat bawah ni, akaun belum terima kita, dia tak ada perubahan 2,600. Okey, masih lagi nilai yang sama. Okey. Ni 7,600 bukan 2,600, 7,600 tambah dengan 700. Baik. Okey, satu lagi contoh Okey, sama imbangan duga pada 31 Disember. Kita ada akaun bank 18690, ABT 12660. Okey, maklumat tambahan dia kata seorang penghutang telah menghilangkan diri, telah membayar semula hutangnya sebanyak 790. Okey, penghutang ni telah menghilangkan diri, kemudian dia datang semula dia bayar hutang. Jadi ini adalah hutang lapuk terpulih. Awak kena faham ayat dia. Okey, ini adalah hutang lapuk terpulih. Okey, hutang lapuk terpulih kategorinya adalah hasil. So, 790 dalam maklumat tambahan ini kita akan terus rekod ke dalam apur kita. Okey, apa yang berlaku dalam imbangan duga? Okey, oleh kerana
penghutang ni telah bayar semula hutangnya, jadi perniagaan dah menerima pertambahan tunai kan sebanyak 790. Jadi akaun bank kita, kalau tak ada tunai, maknanya akaun bank kita akan bertambah sebanyak 790. So 18690 tambah dengan 790. 18690 tambah 790. Kita dapat RM 19480. So 19480 ini yang akan kita rekod di dalam PKK kita. So inilah pelarasannya. Kalau kita dapat markahnya kat sinilah. Pelarasan pada akaun bank 1 markah, pelarasan pada akaun hutang lapuk terpulih 1 markah. Saya langkau terus saya buat upload dan PKK. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember. So hasil kita adalah hutang lapuk terpulih. Jumlah kita adalah 790. Manakala dalam PKK kita yang terlibat adalah akaun bank kita kan. Akaun bank kita 19480. Mana datang 19480? Pelarasan yang kita buat tadi 18690 tambah dengan 790. 18690 tambah dengan 790. Tambah dengan hutang lapuk terpulih. Ini dalam APU dan juga dalam PKK. Kalau dalam General Arm tadi, hutang lapuk terpulih hasil kan? Hasil kredit. So kita letak di sebelah kredit. Kita akan tulis hutang lapuk terpulih 790. Debit tadi, perubahan yang berlaku adalah akaun bank kan. Bank bertambah 790. Aset bertambah debit 790. Kita akan tulis bank. Tarikh jangan lupa 2021 Disember 31. Kita buat pelarasan ni pada hujung tempoh perakaunan. So tarikhnya adalah 31 Disember lah. So debit bank kredit hutang lapuk terpulih. Saya ulang semula. Kenapa bank debit cikgu? Kerana aset kita bertambah. Kenapa hutang lapuk terpulih kredit? Kerana hutang lapuk terpulih merupakan akaun hasil. So hasil kita bertambah, kita rekod di sebelah kredit. Kemudian ledger kita tadi, akaun bank. Semak dalam imbangan duga, kita ada nilai bank 18690. So bank tadi di sebelah debit kan. So dalam akaun bank di sebelah debit 18690. Ini 31 Disember. Butirannya adalah baki BB. Baki BB adalah nilai daripada imbangan duga. Kemudian kita buat pelarasan tadi dalam General Arm. Kita ada bank 790 debit. So nilai debit kita bertambah 790. Catatan bergunya adalah hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih. So kalau bank debit hutang lapuk terpulih, catatan bergunya hutang lapuk terpulih dia akan berada di sebelah kredit kan. So Disember 31 kita akan tulis bank, catatan bergu dia 790. Tutup akaun bank, selang. Tambah 18690 tambah 790, awak dapat 19480. Sebelah kredit tak ada nilai kan. So kita ambil nilai 19480. 19480. Disember 31. Yang ini adalah baki HP. Kita bawa ke tempoh perakaunan yang seterusnya. Kita bawa ke bulan depan, dia akan jadi Januari 1, dia akan jadi baki BB. Jadi biasakan diri awak bila kita dah buat baki HB, terus buat baki BB. Kerana ada soalan yang permakahannya
Ada soalan permarkahannya, dia mesti ada dua-dua. Ada baki HB, ada baki BB, baru dapat markah. Kalau buat satu, awak akan kehilangan markah. Okay, jadi hati-hati. Baik, hutang lapuk terpulih. Okay, kita tutup. Belah debit tak ada nilai. Sebelah kredit kita ada 760. Okay, jadi nilai imbangan kita 760. Okay, 790. Okay, jumlah 790. Disember 31. Okay, nilai ini akan kita hantar ke dalam akaun untung rugi. 790 ini akan kita bawa ke dalam Apur. Okay, akaun nominal kita akan tutup dan kita akan bawa bakinya ke dalam untung rugi. Akaun bank, akaun aset merupakan akaun nyata. Kita tutup akaun tersebut, baki dia kita akan bawa ke tahun hadapan ataupun kita bawa ke bulan hadapan. Kita bawa ke tempoh perakaunan yang seterusnya. Jadi kalau kita semak semula, kalau awak semak semula jawapan awak ni kan, kalau kita tengok dalam akaun bank kita, kita dapat baki BB 19480. Ni baki terkini kita. Nilai ini yang akan kita bawa dalam PKK. Awak tengok dalam PKK kita dapat nilai ni kan yang kita bawa tadi, 19480. Hutang lapuk terpulih 790. Okay, kita bawa ke untung rugi. So dalam Apur kita nilai yang sama, 790. Okay, boleh baik, itu saja video penerangan daripada cikgu. Kalau awak tak faham, ulang semula video ini ataupun awak boleh PM personal pada cikgu dan cikgu akan bantu awak.